DC voltmeter. DC voltmeter means you want to detect DC voltage. Tak ada apa, DC voltage. Okay, so circuit dia macam mana? Circuit dia macam yang nampak dalam example 3 ni. Inilah rupa circuit dia. Okay, rupa circuit dia macam ni. Okay, sekarang ni kita tak nak tengok pada derivation, kita terus tengok pada example. Okay, sebab minggu lepas saya dah tunjuk derivation, nanti pening. Kita pergi pada example, nanti baru kita tengok pada derivation. Okay, dalam circuit DC voltmeter ni, sebagai tahu something, sebelum ni kalau DC emitter dia letak parallel ke series? Okay. Parallel. Parallel kan, dalam DC voltmeter pula terbalik, dia letak dalam series. Lepas tu saya nak cakap, dekat mana current apa benda yang simbol macam kilat ni? Ini adalah meter. Okay. Ini adalah meter. Okay. Okay, now. So sekarang ni, saya nak bagi tahu kamu, okay, macam kita ada single element, saya nak tunjuk. Derivation untuk single element. Sama macam sebelum ni, kita ada single element, kita ada multiple element. Okay, so saya nak highlightkan, pertama, kamu kena tulis dekat kertas kamu, ini yang tulisan hari tu, apakah itu RS, series multiplier resistance. Okay, lepas tu RM, internal resistance, IM, full scale deflection current. Lepas tu V adalah desired voltage. Okay, V ni kat mana? V ni kat sini. Ni V, desired voltage. Okay, V yang kat sini. Desired voltage. Okay, so bila kamu ada resistor, to telling something, bila kita ada resistor RS, sini pun ada voltage R, kita ada sini VR, dekat sini ada ini meter kan, RM kan, kita ada RM, sini pun ada VR, okay, ni V. V tu apa? V sama dengan desired voltage. Okay, dah settle dah. Okay, now derivation untuk circuit ni simple. Okay, so bagi tahu something Okay, so dalam case ni V plus VRS plus VRM sama juga dengan kosong. Ini nombor 1. Okay, lepas tu sekarang ni kita ambil V. V sama juga dengan VRS silap. Sorry. Silap. Silap. Okay, so dekat circuit ni VRS sama juga dengan bukan VRS, sorry. Start derivation ni mula. V sama juga dengan VRS campur V in circuit ni Okay, so ni derivation dia untuk single circuit dulu. Okay, sekarang ni RS dia guna apa? I yang lalu dekat perintang RS sama juga dengan IM RS campur IM RM. Okay, so apa jadi? IMRS sama juga dengan V minus IMRM. IMRM ni V sama dengan IR lah ya. Okay. So dari sini dapat satu formula, RS sama juga dengan V tolak IMRM bagi IM. Okay. So RS sama juga dengan V over IM tolak RM. Okay. Saya bagi tahu satu lagi, apakah itu masuk RS? RS adalah series multiplier resistor. Resistor yang saya tulis ni, yang warna biru ni. RS, RM, IM, V. Okay, itu dia. RS series multiplier resistor, RM internal resistance, IM full scale deflection current, V equals to desired voltage. Maksudnya berapa range you nak guna. Kalau 0 sampai 20 volt, maksudnya itulah range yang you nak detect pada circuit tu. Sebab this one voltmeter nak detect voltage. Okay, you dapat RS dah. Okay, so jom kita tengok dia punya solution macam ni. Okay,
So a voltmeter has full deflection of 1 volt. Okay, sekarang ni student selalu tanya, sir, apa benda 1 volt ni? Full scale deflection 1 volt. Maksudnya, inilah yang kamu desired voltage. Voltage kat mana? Voltage dekat sini. Saya padamkan dulu supaya kamu tak pening. Sedang padam. Okay, student sir akan tanya, sir, kat mana lokasi yang kita kira 1 volt tu? 1 volt ni, inilah voltage yang kamu nak kira tu, yang dekat sini. 1 volt tu adalah voltage yang kamu nak kira kat sini. Sekejap, padam ni. Okay, inilah yang kamu nak kira volt ni, 1 volt. Okay, so a voltmeter have full scale deflection 1 volt, internal resistance R apa? R, M. Lepas tu has a 100 microampere full discretion current. Okay, kita ada ni apa ni? I apa? I apa? IM ke RM ke apa? IM. Bagus. IM, betul. Kamu kena bercakap. Lepas tu, what is the added value limit the total current of? What will be the added resistance value to limit the total current of 100 micro? Ini apa? I apa? Okay. Total current 100 ampere. Lepas tu student pun dah pening. Bila tengok nilai sama, student pun dah pening. Okey, tak apa. Kita tinggal ni dulu. Kita tambah sebab satu example ni supaya kamu faham. Sebab tu, sebagai tutorial supaya kamu faham. Sebab dalam slide ni ada satu kekeliruan yang saya nampak. Diorang bagi nilai yang sama. Jadi student tak dapat detect mana satu current. Okay. Jadi, kita ambil example ni. Jangan takut. Okay. Kita ambil example ni. PMMC instrument with full scale deflection of 40 microampere supaya student saya tak pening. Sebab tu saya nak you go through this process. Bila tengok ni kan you akan confused. Sir, ni apa? Ni apa? Ni apa sir? Jadi kamu pun apa? Pening. Okay, tak apa, kita tengok example. Sebab tu baru you faham. Kalau tidak you akan tanya sir, apa sir? Sebab kita rasa saya tak nak you terus guna lepas tu you tak faham apa benda. Internal resistance of 500 ohm is used as a voltmeter. Determine supaya kamu student tak takut lagi. Determine the value, sebelum kita jawab soalan atas tu, of the multiplier resistance needed to measure a voltage range of 0 to 100 volt. Jadi kita tukar warna pen untuk penyelesaian dia. Okey, kalau kita ada soalan macam ni, okey, 500 ohm ni apa? Apakah itu 500 ohm? Lepas tu apakah dia to measure? Ini apa dia 0 sampai 10 volt. Okay. Jangan takut. Lepas tu mana lagi satu info? 40 mikro. 40 mana? 40 mikro. 40 mikro ni apa? Okey. So dekat sini you tulis dulu. Sebab tu sebelum nak ni solution, kita kena tulis apa yang kita buat sebelum kita nak buat soalan. Sebab saya tengok sebenarnya instrumen ni banyak bagi soalan yang mengelirukan pelajar. Itu je sebab tu pelajar jadi pening. Okay. Page berapa ni ya? Sini kena letak. Okay now. Solution dia, kamu kena tulis dulu apa dia IM. IM
apa dia tu? IM sama dengan 20 microampere. Lagi dia bagi apa? Ada bagi 40 sen. ha? 40. Sorry. IM, lepas tu apa lagi dia bagi? Voltage. Desired voltage sama juga dengan 10 volt. Mana dapat? Daripada 0 to 10 sebab kita nak measure benda tu. Okay. So, apa dia nak cari? Determine the value of multiplier resistance needed. RS sama juga dengan V over IM tolak RM. Okay. Desired voltage dia berapa? 10 volt bagi IM. IM berapa? 40 mikro. Sama tolak berapa RM? 500 ohm. Okay. Sama juga dengan berapa? Tak apa. Jangan risau. Ambil dua soalan ni baru kita dapat selesai yang lain. Kalau tak, student saya tak faham. Apa benda ni, sir, tak faham. Okey, ini RS. RS sebab tu kamu kena ingat macam mana rupa benda-benda ni. Ingat, lukis macam ni, kan? Kena lukis supaya kamu faham. Apa yang sebenarnya saya ajar ni? Kamu kena faham dalam otak kamu. Bila kita buat single meter, sini adalah V, sini adalah IM, sini adalah RS, sini adalah RM. Kita clear cut dulu apa yang ada dalam circuit tu. Okey, soalan seterusnya kita ambil lagi soalan, tak apa. Sebelum kita jawab tu kita tambah lagi soalan supaya student faham. A moving coil, dia tak ada apa. Ini sebenarnya nak tunjukkan sebelum ni kita buat single analysis untuk ammeter, sekarang untuk voltmeter pula. A moving coil instrument give a full scale deflection for a current of 20 microampere with a potential difference 80 millivolt across it. Calculate the resistance of the multiplier required so that it can be used as a voltmeter of range 0 to 20 volt. Okay. Voltmeter ni tak ada apa, ni single range. Ingat tak? Single range macam mana? Maksudnya ada meter, dia ada satu nilai sahaja. Contohnya ini voltage, volt kan, ni meter dia. Nanti kalau kamu pergi lab dia ada 3 macam ni lah. Ni voltmeter, berapa range dia. Untuk case ni 0 to 20. Kena bayang dulu. Lepas tu draw circuit dia dulu. Macam mana nak solve dia. Tak faham, draw circuit. Okay. Dapat V, sini I, IM, sini R, sini R, M. Okey. Jadi, benda-benda yang pertama yang kita nak cari itulah pusing benda yang sama juga. Maksudnya, kamu kena tulis dulu apakah itu satu kaun biru. Okey. 220 microampere, what is that? Okey. Lepas tu 80 millivolt, what is that? Okey. Lepas tu apa? 0 to 20. Lukis macam ni. So, info dia adalah 20 microampere apa? IM kan? Pandai student tu saya kata student pandai. Sebab tu senat kamu detect dia dulu. Yang lain press calculator je. Lagi satu voltage ni apa? Potential ni. Apa ni? Apakah itu? Potential. V. Yang ini jangan risau. Ini yang student tak faham sikit ni. Okey. Fahamkan dulu apa dia cakap Okey. With a potential different. Okay, a moving coil instrument. Okay, moving coil instrument dia bagi tahu meter tu. Okay, a moving coil instrument give a full scale deflection for a current of 20 microampere with a potential different 80 millivolt across it. Yang ni saya nak bagi tahu kamu dia berada dekat mana. Sebenarnya in VM, okay, VM adalah
80 milivolt. Ini sudah banyak silap. Lepas tu, kamu kena faham beza antara volt ni 80 milivolt dan 0 sampai 20 volt. Ini yang saya nak bagi tahu. Sebenarnya yang 0 sampai 20 volt ni, inilah sebenarnya adalah nilai desired voltage 20 volt. Range 0 sampai 20. Kalau meter ni yang macam saya tunjuk meter yang saya ni 0 sampai 20. Okey. Sebab tu saya kata kamu kena fahamkan dulu apa itu VM, apa itu IM. VM dia berada dekat mana? VM semua berada dekat meter. Betul tak? Betul. M ni semua berada dekat meter. Okey, VM, IM, bukan VM lah. VM ni berada dekat meter. RM dia ada dekat meter. Clear? Okey. So clear? Clear. Jangan Clear. jangan takut. Sebab tu saya kata bila datang kelas ni supaya kamu tak pening yang dalam soalan tadi, yang mula-mula tadi. So saya dah tak faham apa benda ni. 100 microampere ni, lepas tu ini 100 microampere lagi. Apa benda ni sir? Sebab kadang soalan ni lebih kurang sama yang ni. Kan? Tapi kamu tak faham mana satu IM, mana satu apalah. Maksudnya kamu dapat differentiate lah. Okay? Okay. Nah, kita pergi soalan ni. Jadi, bila kamu dapat detect value ni, nak jawab senang. Jadi, macam mana nak selesai? Macam dalam soalan ni. Dalam soalan ni, RM sama juga dengan VM IM. Okay. Sama juga dengan 80. Sebab saya kata dia tak ada salah. Dia sikit je dia punya problem. Tapi kadang student tak nampak. Okay, berapa nilai dia? 80M bagi 20 mikro. 4 kilo ohm. Okay. Lepas tu RS. RS sama juga dengan V over IM minus RM. Berapa? 20 volt bagi 20 microampere tolak 4 kilo ohm. Jadi dapat 996 kilo ohm. Okey. Kamu kira. Okay. So nak kamu tenang dulu, lepas tu baru nanti jawab yang kat atas tu. Macam mana? Okay. Ini single range tak ada masalah. Lepas tu kamu boleh compare kan dengan yang dalam ni. Mana soalan single tu? Kamu boleh comparekan dengan single calculation ni. Sebab dalam ni, different teknik. Dia macam-macam different teknik. Sebab tu saya kata, kalau kamu ada kefahaman yang tinggi, kamu boleh jawab dia dengan mudah. Simple calculation. Okay, macam yang kalau kamu tak nak guna formula ni kan, kalau kamu tak nak guna formula ni, kamu boleh guna formula yang sebagi tadi. Okay, cuma kamu tak faham, what is with added resistance value to limit the total current 100 microampere. Okay, yang ni kita relax dulu, nanti kita jawab kemudian supaya student saya tak pening. Sebab saya dah bagi dua soalan ni, fahamkan nanti. Lepas ni tengok video ni balik, saya akan masuk dalam YouTube, you cuba faham dulu, lepas tu kita jawab soalan ni. Baru pergi pada example. Okay, baru pergi pada example ni. Saya dah bagi dua contoh. Okay, cara selesai dia. Okay, now itu tadi single range. Sekarang kita pergi pada multiple range. Okay, multiple range. Okay, multiple range ada satu benda yang student kena tahu. Ni dia. Kena tulis. S sensitivity. Dia ada sensitivity. S equals to 1 bagi I full scale. Ini kena salin. Ini dekat mana? Ini ada multiple. Okay. Maksudnya kita ada multiple range. Multiple range, dia ada sensitivity. Okay. Okay, tadi student saya mesti tak faham. Apa maksud RS? RS ni multiplier resistor to extend the voltage range, to limit the current through the unsolvable meter. Okay, movement. Jangan pening sangat, kita fokus pada ni. Dah salin dah formula ni. S equals to 1 bagi I full scale. Okay. Now, cara dia letak untuk student yang tak faham macam mana kita nak measure voltage. Ini cara dia yang macam yang nampak ni. Ini cara dia measure voltage. Maksudnya meter ni, contohnya meter ni, kita tapping. Okay, kita tak tahu selalunya nak guna macam mana. Voltage measurement macam kat gambar yang atas ni. Voltage measurement are made by placing voltmeter across the resistance. Interest. Kadang-kadang kita tak tahu ni. Katalah ini R1, R2, R3. Kita tak tahu sini berapa VR2, sini berapa VR
1. Sini berapa VR? 3. Kita kena letak macam tu. Okey, dekat sini tak payah nak kira sebab voltmeter dia kadang-kadang dah bagi nilai dah 150 volt contoh Okey. Now, satu benda saya nak bagi tahu. Mana? Saya nak bagi tahu satu lagi. RM campur RS, ni satu lagi formula dia. RM campur RS sama juga dengan S darab range. Ini satu formula dia. RS campur RM sama juga dengan S darab range. Okey. Ni kena salin. RS sama juga dengan S darab range tolak RM. Okey. Range tolak RM. Okey. Okey, now kita pergi pada benda yang melibatkan color multi range. Macam mana cara solution dia? Maksudnya kita terus pada soalan. Ni soalan dia. Okay, pergi pada example 1. Calculate the sensitivity. Kalau sensitivity ni, kalau student sebab kata cari keyword. Sensitivity ni maksudnya dia multi range. Multi range sebab ada sensitivity. Apa formula sensitivity? Sensitivity 1 bagi I whole scale. Okay. Sama juga dengan 1 bagi 100 microampere. Dapat berapa? 10 K ohm per volt. Okay. 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 Seterusnya, calculate the value of multiplier RS on the 50 volt range of the DC voltmeter that use 200 microampere meter movement with internal resistance of 1.2 K. Okay. Apa benda ni? Apa benda yang kita nak buat ni sebenarnya? Apa benda yang kita nak buat? Okay. Apa benda yang kita nak buat? Tak ada apa. Macam yang soalan nombor 2 ni, okay, saya tambah untuk pengiraan. Okay. Untuk soalan nombor 2, nombor berapa ni? Example 1. Example 1. Sini, 8 pages. Okay. So, example nombor 2, kita nak cari apa? Okay. Soalan nombor 2, kita nak cari dia punya nilai RS. Calculate the value of multiplier resistor RS. Sepadam ni dulu. Apa benda-benda ni kan memang tak faham, tapi sebenarnya tak ada apa, dia adalah direct formula je. Okay, dia nak suruh cari RS. RS sama juga dengan yang macam kamu tengok nantilah kat atas tu. Okay, balik. Yang saya suruh salin tu RS equals to S darab sensitivity darab dengan V range. Range tu, sebenarnya range tu kalau kat atas tulis range dia kan, sebenarnya dia voltage. Okay, tolak RM. Tak ada apa, jangan takut, benda ni simple je. Okay, so berapa nilai S? S equals to 1 bagi F S, okay, darab V range. V range berapa? 50 kan? Okay, 50. Okay, lepas tu RM berapa? 1.2 1.2 K. Okay, jadi kalau tak tahu, kamu tulis balik dekat tepi ni info dia. Apakah itu 5 volt? V range. V range sama juga dengan 50 volt. Lepas tu 200 microampere. 200 microampere apa? I full scale 200 microampere. Lepas tu RM equals to 1.2 kilo ohm. Okay. So, macam mana penyelesaian dia? Okay, masuk je the formula. Maksudnya 1 bagi Fs berapa? Fs ni sama juga dengan 200 microampere. Cuba kata berapa? Berapa dapat sini? 1 bagi 200 microampere. 2K? 5 5 1 bagi 2. Kejap. 5K 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 A
darab V-range kan 50 kan? 50 tolak RM 1.2K. Berapa dapat jawapan? 5 shift 6, 5K lah. Darab 50 tolak 1.2 shift 6K. 248 248.8 kilo Ada siapa tak erti guna kereta lagi tak? Macam contoh 5K Kalau siapa ada kereta, tekan huruf 5, tekan huruf shift, tekan pada nombor 6. Kan ada K kecil kan? Maksudnya 5K. Okay, darab 50 tolak 1.2 shift. Lepas tu K sama dengan 6. Okay, 248.8. Okay, tak apa, nanti balik tengok balik ke kereta. Okay, settle dah. Example 1 dah selesai, example 2 dah selesai. Kita pergi pada example 3. Dia tak ada apa dalam example ni. Sebab tu saya kata yang kadang kamu pening, dia guna formula je sebab tu saya nak kurangkan derivation lah, supaya student saya tak pening. Cuma tengok macam kat mana nak guna. Okay. Okay. Now, multi-range, tak ada apa. Penyelesaian dia, mula-mula nak selesai, kena tengok dulu. Mula-mula nak selesai, kamu kena hafal step dia. Step number 1, normally kita akan cari sensitivity. Find sensitivity. Okay. So, ini meter. Okay. So, jadi apa jadi dia? Mula-mula cari I full scale. I full scale sama juga dengan, I full scale pula. Sensitivity, sorry Itulah, kelas macam ni, dia macam tak seronok. Saya macam cakap seorang-seorang. Satu lah. Ada saya ada. Ada. So, macam kamu tak rasa macam orang gila cakap seorang-seorang? Betul tak? Kadang-kadang betul ke aku ni cakap seorang-seorang? Okay. 1 bagi 100 mikro. Okay, dapat 10,000. Sebelum mula-mula nak selesai, cari tu dulu. Sama juga dapat 10K ohm per volt. Tu ni nilai step 1. Lepas tu, kita cari pada range yang mana. Okay, kita ada range dia kan. Range 5, 10 dengan 30. Okay, apa yang kita nak buat dulu? Okay, ambil dekat range yang mula-mula sekali, yang dekat 5 volt ni. Tak ada apa. Sekarang ni nak cepat supaya kamu tak pening. Mula-mula kita ambil range 5 volt. Okay, kat range 5 volt apa jadi? Kamu tulis RS1. Betul tak? RS1 sama juga dengan S darab V range tolak RM. Jangan takut, dia direct. Sebab tu bila saya tak tunjuk sangat phone ni, kamu rasa seronok. Okay, S sama dengan berapa? 10K 10K ohm per volt. Lepas tu darabkan dengan range. Range dia berapa? 5 Range dia berapa? 5 Tak senang tak? Sebab tu saya kata sebelum ni kamu kalau ni dah pening. Sebenarnya instrumen direct formula. RM berapa? 2K Berapa jawapannya? RS1 berapa? 48K. Okey, 10 shift 6 darab 5 tolak 2 shift 6. Dapat 48K. Semua dapat tak? Jangan takut tau. Kalau siapa tak erti guna kereta, bagi tahu sir. Ada yang dapat? Tahu Okay. Tahu. Seterusnya range berapa? Yang kedua, range kedua adalah 10 volt. Sebab saya kata yang ni lagi senang. Emitter je lah yang derivation yang macam pening sikit. RS2 S darab V range tolak RM. Okay. S sama dengan 10 kilo ohm per volt darab dengan V range. V dia berapa? 10 volt. 10 Okay. 10 volt tolak 2K. Berapa? Sebab saya kata dah senang. Dia kira nak meniru. Dapat dah 98. Okey. Mana student tak tahu? 10 shift 6, 10K lah. Darab 10 tolak 2 shift 6, shift K. Sama dengan 98K. Kilo ohm. Senang tak? Senang. Kadang-kadang kamu tak faham sebab kamu, yalah, adalah kadang kita ni kan. Okey. Seterusnya range berapa? 5 volt, 10 volt lagi. Range berapa? 30. Range 30 volt. 5 volt dah, 10 volt dah, 30 volt pula. Range 30 volt. Guna formula yang sama. So, saya kata kalau kamu kat kelas ni kamu kena tempuh. Maksudnya kalau kamu sama-sama tak tutup kamu faham
kamu terima seajar, ia akan cemerlang. Okey. Berapa nilai dia? 10 kilo ohm per volt kan? Volt darab dengan voltage range dia berapa? 30 kan? Lepas tu RM 2K. Berapa jawapan? 10 shift 6 darab 30 tolak 2 shift K. 298K ke? Betul. 298. Okay. Saya kira tak guna kalkulator. Takkanlah kamu tak kira. Okay, kamu kena guna kalkulator. Kira. Okay, bagus. Jadi student dah mula faham, mudah je. Inilah soalan-soalan test pun. Bagi circuit, jawab, cari range, cari RS1, RS2, RS3. Direct. Memang direct tu sebab tu ramai student dapat A. Okay. Now, seterusnya. Ini tu kamu kira balik lah. Dia lebih kurang sama je lah nilai dia. Example 2 macam example 1 example 4 sama dengan example 3 lebih kurang Okay, now sebelum ni dah kita pergi pada voltmeter loading effect. Loading effect ni apa maksudnya? Mula-mula kan kamu belajar kan sebelum ni emitter. Emitter insertion kan? Insertion. Sebenarnya sama je. Maksudnya voltmeter ni bila kamu letak dekat ini meter kan? Meter. Kamu letak pada bahan testing, contoh resistor. Bila kamu bubur, dia sebenarnya dia ada voltmeter loading effect. Dia akan terhasil satu voltage baru. Maksudnya meter, sebab kat meter tu pun dia ada dia punya V equals to IR apa semua. Bila letak kat resistor, dia akan effect je kat meter sedikit. Tak ada banyak, sedikit. Maksudnya ada voltage baru yang terhasil. Okay, nampak ni dia kata. When a voltmeter is used to measure the voltage across a circuit component, the voltmeter circuit itself is in parallel with the circuit component. Tak ada apalah. Maksudnya akan ada voltage sedikit terhasil. Okay. Nama dia loading effect. Okay. Lepas tu kamu tanya, Sir, apa benda yang kita nak kaji? Tak ada apa. Sebenarnya kita nak kaji voltage loading effect tu berapa. Okay. Bila kita letak dekat meter tu, dia ni juga. Contoh macam kamu lah. Kamu buka soket elektrik kamu tu. Contohnya soket kamu yang 240 volt tu. Kamu letak kamu punya tangan dua-dua dekat soket tu. Apa jadi? Kamu akan short. Betul tak? Itulah loading effect. Okay. Now, sekarang ni kita nak belajar cara dia. Dia tak ada apa. Benda ni senang je. Okay. Student kalau dah ini dia tak ada apa benda. Okay. Dan hukum dia. Ini je. Student nak kena faham hukum dia je. Once you faham hukum dia, no problem. Voltmeter loading effect. Mana? Ni. Okay. Add pages. Voltmeter loading effect. Okay. Satu benda yang kamu kena faham, kita ada contoh dalam kes ni voltage, dalam soalan ni, okay, ambil lah terus example ni supaya tak pening. Two different voltmeter are used to measure the voltage across all RB in circuit below. The meter kita ada dua jenis meter. Okay. Spek yang pertama, meter A, sensitivity dia 1 kilo ohm per volt, dia punya RM 0.2 kilo ohm, range dia 10 volt. Kita nak tengok, kalau yang meter B pula, meter dia punya sensitivity 20 kilo ohm, dia punya RM dia 1.5 kilo ohm, range dia 10 volt. Kita tengok apa? Dia kata, calculate the voltage across RB. Okay, mula-mula RB kat sini lah. Voltage RB without any meter. Mula-mula dia ada dua. Okey, sebelum tu kita satu formula yang kamu kena hafal benda ni. Saya tunjuk kamu kat sini. Okey. Saya lukis ni supaya kamu faham. Sini ada, katalah ini RA, sini RB, okey. Sini, ingat tak saya cakap kalau ada junction aja, dia ada voltage dia. VRB. Okey. Ini adalah voltage E plus minus. Lepas tu, yang dekat sini pula kita ada circuit. Ya. Okey, kita ada circuit. Si kata voltage ni kita ada satu circuit. Okey, circuit ni lah okey. Apa jadi macam ni? Sekejap. Okey. Ya, padam. Okey, ni circuit. Nak bagi tahu loading effect tu macam mana dia terjadi. Okey.
Maksudnya ini meter ni nak pergi kepada circuit tu. Okay. So sini kita ada RS. Kena ingat, kalau voltmeter, sebab tu dia ada RS. Kalau ada voltmeter je, ada itu adalah apa? Mesti ada RS. Okay. Sini ada R equivalent ya, RM sama juga ni, kalau R equivalent sama juga dengan RT parallel dengan RT. Okay, tak apa, sabar dulu. Yang pening kepala. Okay, RT sama juga dengan RS campur RM. Okay, so sini ada VRB. Okay, dalam kes ni IFS sama juga dengan IM. Lepas tu RS sama juga dengan, ni kena salin ya, S darab V range. Salin je dulu. Tolak RM. Okay. V range sama juga dengan RS campur RM. Apa tu dibagi dengan RM. Okay. Untuk bahagian sini, V range sama juga dengan RS campur RM divided by S. Okay. Total resistance, total voltmeter, resistance RT equals to RS plus RM equals to S darab V range. Okay, jangan takut. Sabar, benda ni senang je. Saya buat derivation ni dulu. Dah salin lah derivation ni dulu. Salin dulu. Nanti baru kamu faham. Tak ada apa. Maksudnya meter yang warna merah ni letakkan dekat circuit. Macam yang kamu cakap tu. Ambil voltmeter, letak dekat perintang RB. Letak kat perintang RE. Ikut pada soalan. Okay. Dah salin dah. Salin dulu. Salin dulu. Dah salin dah. Dah sir. Salin semua. Ikut macam yang saya buat tu. Okay, salin. Supaya kamu faham. Ini voltmeter loading effect. Okay. Tapi dia bukan macam tu, lagi senang kalau kamu tengok penyelesaian dia. Okay. Ini cara nak calculate. Dah salin tu Okay, saya tambah lagi. Kita tambah lagi. Okay, yang saya nak bagi tahu kamu, voltmeter loading effect ni tak apa, itu derivation. Voltmeter loading effect, ini yang kamu kena faham hukum dia. Rules dia. Dia punya rules. Okay. Jangan takut kita belajar orang punya. Okay, jadi kita kena ikut rules dia. Pertama, cari RT. RT sama juga dengan RS campur RM. Ini yang saya lukis tadi kat atas ni tadi. Yang kamu cakap apa benda sebuah RT tu. Inilah dia. Okay, sabar, nanti kamu akan faham. Kelas pertama mana ada orang terus hebat. Mana ada kelas pertama terus faham. Mostly dekat AMP ni, kena slow sikit. Kali kedua, ketiga insyaAllah faham. Okay, lepas tu R equivalent, RB sampai RT. Okay, seterusnya without voltmeter. Okay, without voltmeter. Nanti kamu akan faham. Without voltmeter, kita nak cari expected value. Expected value. Okay, voltmeter expected value. VRB. Okay, RB, RA plus RB. Okay, darab voltage. Okay, voltage input. Okay, now with voltmeter. With voltmeter. Salin ya, jangan lupa, jangan tak salin. Sesalin ni. Nampak tak? Sesalin sama-sama dengan kamu. Jadi Yang nombor 2 tu, Ah, RB parallel with RT ke macam mana tu? tak apa, sabar dulu. Ini yang dekat atas ni. RB parallel RT ni. Yang ni. R equivalent ni. Sebab tu saya kata salin dulu. Nanti kamu akan faham lepas ni. Jangan risau, salin dulu. Okay. With voltmeter. Okay, with voltmeter, measured value.
Salin dulu, nanti kamu kata, lah, misal tanya macam tu. Benda ni senang. Okay. V, RB, ini saya nak bagi tahu dulu cara-cara nak solve dia. V is meter. Ada meter, R equivalent, okay, R equivalent plus RE darab. Sebenarnya ini macam kamu belajar voltage divider. Voltage divider dalam circuit analysis. Ada tak belajar tu voltage divider? Ada. Sebenarnya macam voltage divider saja. Sebab tu, kadang-kadang bila kamu hafal setiap subjek yang kau belajar, kamu dah ni dah. RB meter. M tu meter tau. Ini dulu. Okay. Okay, dah. So, dah Okay, bila dah salin benda ni, kita pergi pada example tadi supaya kamu tak pening. Okay. Ni dah start pening lah cakap, sir tak faham. Dah salin dah yang formula ni. Kena salin dulu, nanti tak boleh selesaikan. Tak apa. Sir bagi masa. Sabar, pukul 9. Saya nak tanya. Tanya apa lagi? Nombor 3 tu RB over RA plus RB ke? Kenapa? Tak, saya tak berapa nak clear dekat RA tu. Memang tak clear, dia tak nanti lepas ni kamu akan clear. Sebenarnya tak ada apa. Okey, saya bagi tahu satu benda. Tak apa, sebab tu salin dulu. Macam mana kita nak pergi, saya nak tunjuk circuit. Okey? Dah salin dah? Kamu-kamu ada tak salin lagi? Okey. Sabar, tak ada apa pun. Satu, nilai yang diukur sebelum ada meter. Satu lagi, nilai yang diukur selepas ada meter. Kalau kamu tengok kan, sebelum sambung meter tu, dia ada RA, RB saja. Bila kamu sambung dengan meter tu, dia ada melibatkan RS, dia ada melibatkan RM sebab dia bersambung. Okey, meter tu bersambung dengan circuit resistor RB tu. Okey, itu je. Sebab tu yang kamu pening, kamu cakap, sir, kenapa memula RB lepas tu ada R equivalent tu dah campur dengan meter tu. Okey, meter tu dah masuk sekali. Okey, resistor tu dah dia macam sambung sekali dengan resistor tu bila kamu cantumkan voltmeter tu. Okay. Tak apa. Lepas ni kamu akan faham. Senang aja. Okay. Dah Okay. Dah salin dah? Okay. Okay. Jangan takut. Okay. So sekarang ni kita pergi tengok soalan dulu supaya kamu kata, apa benda so saya tak faham? Sabar. Sebab tu lah bila tengok example terus, Allah senangnya. Macam tu. Dia akan cakap. Okay. Buat meter loading E. Okay. Cara nak selesaikan yang ni dulu. Silap lah buat meter loading effect. Yang ni. Add pages. Okay. Cara dia, okay. Katalah kita bagi two different meter kan. Dia kata meter A. Jadi solution dia, calculate RB, mula-mula calculate RB without any meter. Okay, cara dia macam mana? Okay. Cara dia mula-mula tanpa, dia bagi tahu tau. Kalau kata kita ambil meter A. Kita ambil meter A. Meter A apa? S sama juga dengan 1 kilo ohm per volt. RM 0.2 kilo ohm. Range, V range equals to 10 volt. Meter B. Ni tak ada apa dia nak tunjukkan kita guna 2 meter. Okay. S equals to 20 kilo ohm. RM 1.5 K. Range, V range sama juga dengan 10 volt. Okey, mula-mula tak ada apa kita nak kira voltage yang dia kosong saja. Sebab tu mula-mula macam kes ni bila kamu dapat meter A, kamu kena cari apa dulu? Oh, tak payah. Okey. Sekarang ni without meter dulu. Without meter maksudnya kita nak guna VRB kan? Okey. Without meter. Okey. Mula-mula kamu cari kalau without meter VRB sama juga dengan RB, ini RE campur RB
darabkan dengan voltage dia berapa. Ini adalah voltage divider kalau kamu tengok. Kita cari voltage divider dekat RB berapa. So RB berapa? 5 kilo ohm bagi 5 kilo ohm campur 25K. 25. Darab 25. voltage masuk 20 volt. Ha, berapa? Kira ni dulu. Janganlah kabut. Okey. Berapa? 3.33. 3.33. Semua dapat tak volt? Ke silap? Senang je. 5 shift K bahagi 30K darab 20. Dapatlah 3.33 volt. Kena laju. Okey, sekarang ni yang pening kepala, ni lah nak letak Watt meter. Yang ini kamu kena faham. Watt meter ni apa terjadi? Okey. Kalau watt meter ni, mula-mula kamu kena cari RT. Okey, watt meter. Okey, kamu kena cari R equivalent. Okey. Mula-mula soalan dia bagi apa lagi? R. Okey, kita ambil soalan ini RM. RS berapa? RS. Okey, so kita ambil meter A. Kita ambil meter A, watt meter. Mula-mula cari RT. RT sama juga dengan RS campur RM. Sama juga dengan S darab V range. Okay. So, RT sama dengan berapa? RT sama juga dengan RS berapa? RS. Kenapa tak bagi RS dalam meter ni? Sekejap Voltmeter loading effect. Okay, so kita ambil meter A dulu. Okay, meter A, ini meter A Meter A, dia punya sensitivity berapa? Meter A. 1 kilo. Sensitivity dia sama juga dengan 1 kilo ohm per volt. Okay, so dia punya R sama juga dengan S darab V. Sensitivity dia berapa tadi? 1 kilo ohm. Voltage range meter A berapa? 10 volt. 10 volt. Okay, berapa dapat nilai R dia mula-mula? 10K 10 kilo ohm. Okay, kita dapat yang tu. Okay, itu kita mula-mula dia punya ni. Okay, lepas tu kita cari dia punya ni R apa? RT. Ni RT lah. RT. Lepas tu kita cari R equivalent. R equivalent sama juga dengan RB parallel dengan RT. Okay. Nak dapat RB macam mana? Okay. Kita measure dekat, okay. RA sama dengan RB. RB sama juga dengan tengok RB. Okay, okay, nantilah sepenuh-penuh pening kepala dah berpusing-pusing dengan kamu ni. Okay, sekejap tengok balik. Ni, tak apa. Kita buat soalan ni dulu. Okay, sebelum kita pergi soalan yang ni, kita buat soalan baru dulu lah, senang. Sebab saya takut nanti kamu pun pening kepala. Okay. Soalan ni nanti dulu. Okay, kita pergi soalan baru. Okay, sekejap saya buat soalan baru Okay, add pages. Okay, ini nanti dulu Ini nanti dulu. Ini wait. Okay, kita pergi pada soalan baru dulu. Okay, katalah bagi circuit ni supaya kamu faham. Depending pula nanti. Okay. Ini RA. Sini RB.
supaya ini E plus minus, sini tadi RA, RB, sini ada RS, sini RM, RM. Nah, soalannya a voltmeter, meter 0 sampai 10 volt, okay, that has an internal resistance of 78 ohm, okay, is used to measure the voltage across. Ni soalan ni lebih kurang macam tadi je, okay, supaya kita dua-dua tak pening kepala. Determine the percentage of error of the reading due to voltmeter insertion. Okay. Sekarang ni dia beri jawab dia punya LED E sama juga dengan 4 volt. RA equals to RB sama dengan 1 kilo ohm. Lepas tu sensitivity equals to 1 kilo ohm per volt. Tengok soalan ni dulu supaya masing-masing pun tak pening, kamu pun tak pening. Okay. So macam mana nak solve ni? Okay. Tengok dulu apa yang dia buat. A voltmeter 0.210 volt. Lepas tu kita ada 70 ohm. Lepas tu kita ada ni E sama juga dengan 4 volt. RA equals to RB 1 kilo ohm. Sensitivity 1 kilo ohm per volt. Okay, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay. Pertama, kita cari nilai RT. RT dulu. RT sama juga dengan RS campur RM. Okay. So, RS sama juga dengan S darab V range. Okay. So, RT sama juga dengan S darab V range. Sensitivity berapa? Sensitivity 1K. kilo ohm per volt. Okay. Darab dengan V range. V range dia berapa? Kosong ni V range dia. 0 sampai 10 volt kan? Ni V range dia. Darab 10. Okay, so dapat berapa? Dapat 10 kilo ohm. Okay. Soalan ni ya. Okay. Selepas tu, step nombor 2. Tapi ikut cara saya dulu, nanti kita recap balik soalan tu dekat kelas lagi sekali. Okay, R equivalent sama juga dengan RB parallel dengan RT. Okay, sama juga dengan RB. RB berapa nilai RB? RB sama juga dengan 1 kilo ohm. Okay, RA sama RB kan? Okay, parallel dengan RT. RT sama dengan berapa? RT 10 kilo ohm. Okay, so dapat 0.91 kilo ohm. Okay, jangan pening nanti saya ajar balik. Okay, ini nak kira step yang suruh guna tadi. Okay, without voltmeter, without voltmeter. Okay, expected value. Sama juga dengan VRB equals to RB RA plus RB times E. Sama juga dengan RB berapa? 1 kilo ohm kan? RA sama dengan RB 1 kilo ohm campur 1 kilo ohm darab 4 volt. So jawapan ni sama dengan 2 volt. Okay, nombor 3. Dah salin dah? Salin dulu, nanti yang pening. Okay, Ya. sekarang ni tak apa.
with voltmeter. Measured value. Measured value. Okay, salin dia dulu. VRB kita masukkan dengan meter. Ni ada meter Sama juga dengan R equivalent. R equivalent campur R E. R equivalent equals to what? R equivalent 0.91 K. 0.91 kilo ohm bagi 0.91 kilo ohm campur 1 kilo ohm darab 4 volt. Dapat berapa? 0.91 kilo bagi 1 1.92 92 volt. Okey, ambil ni dulu. Okey. Insertion error. Nombor 5, insertion error. Insertion error sama juga dengan VRB tolak VRB ada meter divide by VRB times 100. Okey. Sama juga dengan 2 minus 1.92 divide by 2 darab 100. Sama juga dengan 4. Okey. Okey, sekarang ni dah salin tak semua ni? Saya nak tunjuk balik kat circuit yang student saya tak faham-faham tadi tu. Boleh tak? Mana satu R equivalent RA dah salin tak? Nanti saya akan tunjuk balik dekat circuit tu. Okey, sekarang ni mari student saya yang tak faham tadi tu. Kita pergi balik pada circuit ni. Student saya cakap, "Sir tak faham apa benda." Jangan risau, sebab itulah kamu ada lecturer. Okey, nah voltmeter learning effect. Ni saya bagi tahu ni, kita buat satu yang selukis ni tadi. Tak ada dah, tak apa, kita buat baru. Okey. Ni nombor berapa? Voltmeter learning effect. Okey, kita buat page baru. Okay. Selukis balik semula, student saya mana yang tak faham tu, voltmeter learning effect, ni dia. Selukis balik. Okey. RA, R, B. RA, RB. Sini voltage lah. Okey, kalau kamu tahu, sir ni apa? Inilah circuit yang kamu nak test. Ni circuit nak measure. Okey, original. Maksudnya yang macam yang cakap, kita ambil meter, sini adalah circuit daripada meter. Okey. Nah, tengoknya selukisan bahagian meter ni warna merah. So, nampak ni. Circuit ni, dekat circuit meter ni, voltmeter, dia mesti ada RS. Okey. Ini I, ini RM. RM. Okey. Ni circuit dia. Kalau ikutkan asal, inilah circuit dia. Okey. Selepas tu, dekat sini, okey, saya bagi tahu satu bila dia pergi berjalan ke sini. Ni you tapping here. Tapping here. Bila tapping here, ni kata dia ada tahu circuit analysis before measured dengan after measured. Okey. Selepas bersambung, you perasan tak? RS dengan RM ni dia jadi satu in series, betul tak? Betul tak dia jadi in series? Betul. Tak? Jadi sebab itulah kamu nampaklah perkataan RT sama juga dengan RS campur RM. Kesesalah. Betul tak? Betul. Lepas tu bila circuit ni bercantum, kita akan jadi R equivalent. Bila bercantum sini, dia akan jadi R equivalent. R equivalent sama dengan apa? R equivalent sama juga dengan RB parallel dengan RT. Ada siapa tak faham? RB parallel dengan RT. Ada siapa tak faham? Betul. Faham? Faham.
Itu je lah. Apa yang kamu pening kan? Itu yang kamu dapat yang dalam seketsa tu tadi tu, apa benda sebuah R equivalent, RT lah, apa benda. Itu je lah. Okay. Clear Sini ada IM. Okay. Ada siapa tak faham lagi? Jadi, kamu tengoklah yang ni, sebab tu saya kata saya tulis step ni tadi. Mana step tadi? Yang saya cakap ada step. Dah tak nampak dah, sempurna tak tahu mana saya letak. Kan ada step kan? Ni, cari RT, second find R equivalent, lepas tu cari without wattmeter, VRB sama RB, RA campur RB, darab E, lepas tu with wattmeter pula. Okay, faham tak yang ni? Okay, Step dia. faham. Jangan takut. Okay, siapa tak faham tadi? Ada lagi yang tak faham? Dah. Faham. Faham ya? Okey, yang atas ni nanti kita hold supaya kita ada aktiviti like next class. Kita recap balik chapter ni. Yang mana example tadi tu. Yang ni meter A, meter B. Okey, kau tak seronok lah. Kamu dah faham semua. Relax. Ini kamu study dulu sebab sudah bagi example kalau single meter. Kalau second ada 2 meter macam mana pula? Kena buat dua kali penyelesaian. Ni sebagai 1 meter. Okey. Habis buat meter, kita pergi pada ni. Okey, wattmeter. Okey, ini wattmeter. Okey. Basic unsolvable meter with movement, ni conclusion ya. The basic the unsolvable meter movement can be converted to DC wattmeter by combinating a multiplier RS. Okey. Sebelum ni tak letak multiplier RS, dia jadi ammeter. Okey, untuk detect current. Bila letak aja ada RS, dia boleh jadi wattmeter. Okey. Sensitivity is the reciprocal of the full scale deflection current. Apa formula sensitivity? S equals to 1 over I full scale. I full scale. Pandai. Okay. Therefore, it is desirable to make wattmeter resistance much more higher than the circuit resistance. Itulah dia punya apa yang cakap. Tak ada apa sebenarnya kamu belajar wattmeter untuk measure volt, ammeter untuk measure current. Itu je sebenarnya. Ada apa? Okay. Now, kita pergi pada ohmmeter. Ohmmeter. Satu lagi. Ohmmeter chapter 25. DC ohmmeter. Dia ada banyak lagi ni sebab tu saya kena cepat ni. Nanti kamu tak faham nanti. Okay. DC ohmmeter ada macam ni. Okay. DC ohmmeter untuk apa? Untuk detect apa benda? Detect ohmmeter apa? Ohm. Apa fungsi apa ohmmeter? Ohmmeter is an instrument used to measure resistance. Okay, resistance and to check the continuity of electrical circuit and component. Okay, kita ada dua. Two type of scheme are used to design ohmmeter. Kita ada series ohmmeter for measuring high values of resistance. Okay, kita ada dua. Okay, ohmmeter ni ada dua. Kalau series ohmmeter maksudnya measuring high value series ohmmeter. Kita nak high value of resistance. Kalau shunt ohmmeter, kita measure low value of resistance. Itu je. Okay. So macam mana cara dia? Macam mana cara dia punya tambah satu pages sekejap. Ni saya tambah pages. Okay. Cara sambungan dia ni. Macam mana cara dia sambung? Cara dia sambung dia macam ni. Okay. Ni A, ini point B. Sini R, M. Okay. Ini plus negatif, ini EB. Okay, lepas tu kita ada variable. Ini kalau series ohmmeter. Okay. Series ohmmeter kita ada R2. Sini ada R1. Kalau ada macam R2 ni sebenarnya adjustable maksud dia adjustable.
Sini ada RM. Sini pi. Ni basic circuit lah, ni series ohmmeter. Ni basic circuit dia. Ni basic circuit. Okay. Now, scale dia, macam manakah rupa, ya ada tak scale? Tak ada. Okay, macam mana rupa scale dia? Ohmmeter scale dia macam ni. Dia ada kosong, dia ada infinity, dia ada sini contohnya dia ada 25, 50, 75, 100 microampere. Contoh dia ada dua nilai Belah atas pula dekat sini dia tulis 45K. Sini ohms lah. K 15K. Ni rupa meter dia. Sini 5. Maksudnya atas untuk resistor, bawah untuk current. Faham tak bacaan dia? Faham tak? Faham. Okey. Sini, lepas tu sini infinity. Dekat sini belah atas dia ni, sini sama juga dengan 0 ohm. Sini kalau sini 5K, 15K. Okey. Kalau sini pula infinity current. Okey. Start kosong. Okey. Now, dalam kes yang ke atas ni, IM, ini untuk series lah. IM sama juga dengan EB. I equals to voltage bagi V over R lah. Okay. Sama juga dengan Rx campur R1 campur R2 campur RM. Okay. IM terminal IM dekat AB sama juga dengan EB sama juga dengan R1 plus R2 plus RM. Okey. Ini adalah series ohmmeter. Sebagai soalan series ohmmeter dulu. Okey. Dalam ni ada soalan. Okey. Kita pergi pada series ohmmeter dulu. Jangan pening kepala ke apa yang saya nak cakap. Okey. Ini series ohmmeter. Series ohmmeter. Okey. IM ni apa? Okey. Kita ambil example. Series ohmmeter. Example The series ohmmeter is made up of a 1.5 volt battery, a 100 microampere meter, and a total resistance which make R1 plus R2 plus RM equals to 15 kilo ohm. A. Determine the instrument indication when Rx equals to 0 ohm. B. Determine how resistance scale should be marked at 0.25 full scale deflection, 0.5 full scale deflection, and 0.5 full scale deflection. Okay. Solution. Salin dulu, dah salin dah? Salin dulu, nanti faham. Mesti pandai punya, insyaAllah. Okay. Sekejap, sorry, mana tadi? Ni.
Ini gambarnya yang kat atas ni, yang saya lukis tadi tu mula-mula. Tak apa, kalau tak ada nanti kamu tengok. Saya upload dalam YouTube. Okay. Okay, ini example dia. The series ohmmeter is made up of 1.5 volt battery, 100 micro ampere meter and total resistance which make R1 campur R2 campur RM 15 kilo ohm. Determine the instrument indication bila Rx sama dengan 0 ohm. Determine how resistance scale should be marked at 0.5 full scale deflection, 0.5 full scale deflection and 0.75 full scale deflection. Okay. Cara dia macam mana? Ini example. Okay. So, macam mana selesaikan? Okay, mula-mula solution dia ambil warna biru A. Sama juga dengan IM EB Rx campur R1 campur R2 campur RM. Sama juga dengan EB 1.5 volt 0 campur 15 kilo ohm sama juga dengan 100 microampere. Ini adalah full scale FSD. Rx sama dengan 0. Okey. Seterusnya 0.25 full scale deflection. Okey, at B 0.25 full scale deflection. IM sama juga dengan EB Rx campur silap IM sorry silap 0.25 IM sama juga dengan 0.25 darab 100 microampere. Okay, kita dapat nilai ni full scale deflection 0.25 sama dengan 25 microampere. So Rx campur R1 campur R2 campur RM sama juga dengan 1.5 volt divided by 25. 25, okey. Yang kedua, at 0.5 full scale deflection IM sama juga dengan 0.5 darab 100 microampere. Ampere sama juga dengan 50 microampere. Rx sama juga dengan R1 campur R2. Bateri dia 1.5 volt kan. Plus RM sama juga dengan bateri 1.5 volt dia. Bagi dengan 50 microampere. Rx sama juga dengan 1.5 bagi 50 micro. Tolak 15 kilo. Tolak 15 kilo. Ini tolak 15 kilo. Sekejap Oh ni tak settle lagi ni 0.25 sorry 0.25 1.5 bagi 25 micro Ampere tolak 15 kilo sama dengan 45 kilo. Okay, ni Rx ni tolak 15 kilo sama juga dengan 45 kilo amperes. Okay, at 0.5 full scale deflection IM sama juga dengan 0.5 darab 100 sama dengan 50 microampere. Rx campur R1 campur R2 campur RM sama juga dengan 1.5 volt divided by 50 microampere. Rx sama juga dengan 1.5 volt bagi 50 microampere tolak 15 kilo sama
Lepas tu X 0.75 full scale deflection. IM sama juga dengan 0.75 darab 100 microampere, 75 microampere. Rx sama juga dengan Rx campur R1 campur R2 campur Rm dengan 1.5 volt bagi 75 microampere. Rx sama juga dengan 1.5 bagi 75 microampere tolak 15 kilo sama dengan 5 kilo. Okey, ni ambil soalan ni. Okey. Dah, Salina. Dah habis Salim bagi tahu saya nak tunjukkan yang dekat yang ni. Tak ada apa, benda ni senang je, nanti saya recap lagi sekali. Dalam kelas yang next punya, saya akan tunjuk lagi sekali macam mana dia working. Okey? Jangan takut. Saya akan tolong kamu jangan takut. Okey. Dah habis Salim dah? Yang ni. Dah. Dah jangan takut mula memang kamu pening kepala. Nanti saya bagi tahu, saya dah tunjuk tutorial pun saya ada bagi kan. Okey, nanti kamu akan faham. Okey, saya tengok dulu DC ohmmeter yang minta slide ni apa dia bagi. Okey, ni boleh dulu. Saya tunjuk dulu. Saya check dulu Okey. Okey, kita tengok yang dalam soalan ni. Soalan ni, DC ohmmeter 500 ohm. To determine the proper value of R, dalam soalan ni lah. We calculate the total circuit resistance needed to limit the current only 1 milliampere. Okay. Soalan ni. Okay. Full scale with the 9 volt of potentiometer from battery. Then subtract the movement internal resistance from that figure. Okay, ni sama juga step. Sebab saya kata sebagai example tadi, turun yang advance, full scale apa semua. Ini kalau dalam soalan ni kamu tengok dia direct lah, dia tunjukkan step by step. Mula-mula dia kata macam mana nak buat, kamu ambil 9 volt. 9 volt ni bagi dengan 1 milliampere. Okay, dapat R total 9 kilo ohm. Lepas tu nak dapat nilai R dekat sini, sama juga ini maksud kamu dapat R total. Okay, nak dapat R, nilai R kat sini sama juga dengan R total tolak 500. Mana dapat 500? Sini. 500 ohm, 8.5 kilo ohm. Ini dia tunjuk step by step lah DC ohmmeter. Okay. DC ohmmeter, ni dia punya gambar rancang. Saya nak bagi kamu faham mudah. Saya tengok. Total. Lebih kurang macam saya punya soalan tadi lah. Okay, kejap Ni saya nak tengok lagi apa benda. Ini 1.4 scale. Total. Okay. Dalam soalan, kadang-kadang dia ada tulis macam yang saya bagi tadi kan. Okay, dalam soalan kadang-kadang dia tulis macam ni. 1.4 scale, 1.2 scale, 3.4 scale. Tak ada apa sebenarnya 1.4. 1 bagi 4 sama dengan berapa? 1 bagi 4. 0.25 kan? Tak ada apa sebenarnya 0.25 full scale deflection. Ni sama dengan 0.5 full scale deflection. 3.4, 0.75 full scale deflection. Ni dalam bentuk lain. Okay? Tak ada apa. Okay. Jadi, next class, saya akan recap balik soalan ini. Kau fahamkan dulu. Saya dah bagi tadi example kan? Example circuit asas. Saya bagi tahu kekatan tadi kan? Circuit asas dia
Okay, yang pening kadang-kadang bentuk dia tu ini sekat asas. Ini sekat asas. Jangan takut, mula tengok ni dulu. Okay, fahamkan dulu macam mana arrangement circuit ni. Okay, simple ohmmeter. Okay, simple ohmmeter maksudnya series punya. Kita guna series. Okay, kalau parallel dia lain sikit. Dia jadi shunt. Okay, shunt. Tapi yang dalam case ni kita guna series ohmmeter. Okay, kita nak bagi pening. Okay. Okay, nanti balik ni cuba study soalan ni dulu. Cara dia, yang ini bukan apa, ini step by step. Ni full scale. Ini step by step cerita dia macam yang dapat. Macam saya tadi, saya terus buat solution dia. Okay. Okay. Ini ohmmeter. Nanti saya bagi lagi lah dalam tutorial. Saya bagi tutorial, kamu boleh tengok balik. Actually sama je macam yang saya ajar tadi. R total tolak R internal, ni tak ada apa, step by step dia. Okay. Sama je macam saya ajar tadi. Okay. Now, kita tengok untuk minggu depan juga kita ada DC ohmmeter. AC. Ni. Untuk minggu depan kita ada AC meter. Kita akan belajar pasal AC meter. Okay. Okay. Dalam AC meter, kita ada belajar pasal AC waveform. Maksud kita detect pada waveform dia. Maksudnya kalau DC meter, ingat tak saya ajar sebelum ni? Kalau 5 volt, dia akan nampak macam ni kalau tengok kat oscilloscope. Straight. Kalau AC meter, dia punya signal akan jadi sinusoidal. Yang ni yang kita nak buat. Tapi kita ada half waveform dan juga full waveform. Okay. Kalau half waveform macam mana? Dia ambil pada, dia bentuk dia macam ni. Satu, lepas tu ni kosong, lepas tu satu balik. Kalau full waveform, kita ambil macam ni lah bentuk dia. Okay. Dia akan ada macam negative cycle, dia hilang. Contoh macam tu. Okay. Nama dia, kalau yang kamu nampak tadi ni, dia ada half wave rectification. Okay. Half wave, ni dia punya cara dia. Nampak tak macam mana dia buat? Okay. Formula pertama, okay, saya ajar kamu jangan pening kepala. Formula pertama, kena hafal, ini dia. Bukan hafal, maksudnya benda yang pertama kamu kena tahu. Next class, kita kena tahu listing. Okay. Yang pening kepala, ini next class akan cerita apa benda, gambar rajah ni apa benda. Kenapa dia jadi macam ni. Okay. And then kita ada average value or DC value. Dalam ni pun ada analisis kalau kamu buat half wave rectification, dia boleh jadi DC value. Ni yang menarik dia ni. Okay. DC dan AC value kamu dapat. Okay. Ni dengan equation ni. Okay. Okay, apa lagi ya? Okay, lepas tu ada formula ni. RS. Okay. EDC divided by IDC, full scale semua ni tolak RM. Ni next class saya akan ajar macam dapat formula semua. Cuma kamu tengok dulu slide ni. Lepas tu kita ada RS. S darab range tolak RM. Ni macam seolah macam di DC. Okay. Tapi nanti kamu akan belajar beza DC dengan AC dekat sini. Nak dapatkan RS. Okay. Dia ada ini SAC, sensitivity AC, sensitivity di DC. Kita akan bagi example lepas ni. Sama je lebih kurang. Kamu nampak FS, RM, Vin, sama je lebih kurang step dia. Cuma dia ada positif dengan negatif. Benda ni kalau kamu tanya kan, sir kita belajar ni kalau dekat komponen kita bagi kita guna dekat diode. Kita guna dekat diode. Okay. Apa fungsi diode? Siapa tahu fungsi diode? Okay. Tak apa, lepas ni Google apa maksud fungsi diode. Diode simbol dia macam ni. Okay. Ni half wave. Beza dia. Okay, next class half wave, lepas tu kita ada full wave. Full wave, circuit dia macam ni. Lepas tu signal dia nampak macam ni. Full wave. Saya nak kamu faham macam ni je. Okay. Full wave. Ini full
wave. Half wave macam mana? Kalau half wave, circuit dia macam ni, Kosong kat tengah. kosong, apa tu ni? Ini adalah half wave. Jangan pening, ini kelas next class. Kita akan bagi tahu macam mana dapat positive cycle, negative cycle next class. Ni full wave macam ni. Kalau half wave macam ni, macam ni, macam ni balik. Ni half wave. Okay, ni full wave. Half wave. Okay, ada formula dia juga. EP, E average, SAC. Kamu kena tahu. Kamu kena, sebab tu lepas ni tengok. Instrumen ni senang score. Kalau kamu hafal formula ni, contoh kalau saya hafal formula ni, saya boleh jawab soalan. Kamu tak hafal formula, tak dapat jawab. Sebab tu, dekat sini senang. Kalau siapa yang dapat derivation, do derivation step by step, you boleh derive. Setengah orang dia hafal tu, SAC sama dengan 0.9 SDC. Setengah orang macam tu dia buat. Okay. Penyelesaian dia, kalau kamu tengok kan, penyelesaian ni dapat ada diode. Kan saya kata ada diode. Okay. Saya bagi tahu tu benda. Yang ni kamu akan tanya, sir, apa benda yang kita buat sekarang ni? Tak ada apa. Kita meter kita, sebelum ni kamu measure this direct current, bateri apa semua. Sekarang ni kamu ambil meter kamu, cucuk dekat kamu punya soket elektrik 240 volt tu. Itu cucuk kat situ. Itulah tujuan dia. Meter ni pula boleh measure AC boleh, DC pun boleh. Sekarang ni kita belajar dekat AC current. Tak ada apa. Lepas tu kita ada loading juga. Loading effect. AC meter tu bila kamu masuk dalam circuit, dia akan ada effect juga. Macam ni lah saya bagi tahu. Loading effect. Tadi kita belajar pasal DC. Loading effect DC. Sekarang ni dekat AC pun sama juga. Dia ada dia punya effect. Sama juga. Ada juga dia punya effect. Okay. Cuma analisis dekat sini je. Ni. Ada lain sikit. Okay. Jadi kamu pun pening. Sebab tu saya kata datang kelas. Actually benda ni sama je. Okay. Clear? Okay, jadi kelas memang kena tengok betul-betul, kena fahamkan, tak boleh main-main. Sebab ini kita guna barang orang, meter yang dah ada. Tujuan dia kenapa kita belajar subjek ni, kita nak appreciate before this orang guna macam mana mechanical structure spring tu, dengan spring dan juga jarum, you boleh measure current dan juga current DC, kita boleh measure AC and DC value. Itu sebab tu kita appreciate. Kalau kamu tanya, sir, kenapalah kita belajar susah-susah? Bukan, sebab you bayangkan kita ada jarum. Contohnya, saya bagi tahu analogy. Why study this chapter? Okay, maksudnya, kenapa kita study chapter ni? Nak bagi tahu appreciation. Appreciation dengan ada satu jarum, contoh satu jarum dengan ada magnet, okay, one magnet, dia boleh jadi one magnet. Lepas tu kita bagi pada circuit, test circuit, boleh dapat value tu, boleh dapat value yang you measure. Okay, contoh you kira 5 volt DC, 5 volt DC current. Boleh guna multimeter, you akan dapat jarum tu akan tunjuk pada 5 volt. Yang ini kita nak appreciate. Maksudnya orang zaman dulu dia buat dia dengan meter tu tepat. Kalau 5 volt dia akan display pada 5 volt. Sebab itulah kita belajar benda ni. Kalau kamu rasa susah, bayangkan orang yang buat meter ni lagilah susah. So saya kata, fahamkan kita nak appreciate orang yang buat meter tu. Itu saja. Okay? Kita nak appreciate betapa dahsyatnya orang boleh buat meter. Okay? Ini belum belajar digital lagi. Nasib baik tak ada dalam ni. Sebenarnya digital lagi susah juga nak buat. Maksudnya sama-sama susah. Mechanical pun susah, digital pun susah. Okay. So, saya nak stop recording. Nanti saya masuk dalam